All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kembali dalam kelas cikgu. So, hari ini tingkatan 3 kita akan mulakan dengan chapter 4. So, kita masuk hari ini chapter 4, iaitu kita nak tengok dua saja hari ini, dua topik iaitu 2.1 dan 2.2. Ciri-ciri dan kegunaan chapter 4 dan langkah-langkah membina chapter 4. So, kita akan tengok dalam slide ini, iaitu tentang dua benda ni lah. Okey, baik. Okey, seperti selalu dalam chapter 4 ada 3 subtopik, 2.1, 2.2 dan 2.3. Iaitu yang pertama ciri, yang kedua adalah langkah-langkah membina chapter 4 dan yang ketiga adalah mentafsir. So dalam topik bab 1 yang kita belajar sebelum ni tentang jadual dan graf. So kita dah belajar tentang definisi tafsir lah, iaitu macam mana kita nak tafsir graf lah. Yang dulu kita belajar tentang graf, kita nak tafsir graf. Okey, contohnya peningkatan, penurunan kan. Sebab apa? Okey, so hari ni kita akan tengok chapter 4. Tetapi kita tak masuk tafsir hari ni. Tafsir mungkin cikgu hari lain. Okay, baik. So kita akan fokus pada 2.1 dan 2.2. 2.1 tak lama, yang lama 2.2 sebab dia teknikal. So yang seterusnya, ciri-ciri kegunaan catapan iaitu ialah catapan ni apa benda? Dalam buku teks, kalau kamu boleh tengok, catapan adalah sejenis gambar rajah ataupun perwakilan grafik untuk memaparkan pembahagian atau pecahan data kita. Okay, dalam bentuk bulatan lah. Okay, contohnya sektor perindustrian yang kena COVID berapa persen, sektor pendidikan yang kena COVID berapa persen. Kita buat catapan baru kita nampak perbezaan dia. Kita nampak okey banyak tak? Okey, yang ni banyak. Okey, baik. So ciri-ciri dia, yang pertama setiap sektor mewakili maklumat. Sektor tu maksudnya sudut lah. Okey, sudut setiap sektor berdasarkan kualiti maklumat tu. Okey, contoh maklumat dalam 100%, dalam 100% katakan sektor industri paling banyak terkena tempias, iaitu daripada 150 orang tu kena COVID. Sektor perindustrian. Jadi daripada 50 dalam catapan kita terjemahkan, sektor dia akan jadi besar lah. Kalau 50% bermaksud dalam tu dia ambil 180 darjah. Nanti kita tengok, kamu akan jadi tak faham sekarang sebab cikgu hanya terangkan teori. Okey, baik. So yang ketiga, nilai setiap sektor dinyatakan dalam peratus. Okey, nilai dia peratus lah, bukan darjah. Okey. So nilai keseluruhan bulatan, so maksudnya satu bulatan tu adalah 360 darjah. Macam contoh kita pusing buat satu pusingan, kita pusing badan kita ni 360 darjah. Tapi kalau kita buat bulatan separuh bermaksud 180. Okey, boleh faham tak? Okey, baik. Nilai keseluruhan bulatan ialah 300 mewakili 100%. Okey. Kita nak buat cakapan, kita akan buat bulatan. Bulatan tu kita akan pakai apa? Kita akan pakai jangka lukis atau sudut bearing. Okey. Okey. So bulatan tu 360. Tapi maklumat dalam tu kita akan pakai peratus, 100%. Okey, baik. Dia kena ada tajuk. Macam graf bar, dia kena ada tajuk, dia ada petunjuk. Okey, kalau industri, berapa color apa kita nak bubuh? Warnakan. Yang kedua, perkhidmatan, warnakan. Yang ketiga, pendidikan, warna apa kita nak bubuh. Jadi itu petunjuk. Okey, nak membezakan antara satu sama lain. Okey, baik, menyatakan jumlah keseluruhan kuantiti. Maksudnya bawah sampai nanti kita akan ada jumlah dia. Berapa? Okey, baik, tak apa. Okey, kita pergi kepada kegunaan. Apa kegunaan dia? Okey, ni contoh catapan yang ada dalam gambar yang kamu boleh nampak. Okey, contoh dia kamu boleh tengoklah dekat sini. Yang cikgu gariskan ni. Ni contohlah. Okey, 300, kita pakai 360 darjah. Okey, tapi dalam ni contoh ni 10 10%. Okey, katakan ni 30. Okey, 30%. Nampak tak? Okey kan? Kita akan buat macam tu. Okey, satu mewakilkan data kepada informasi yang lebih mudah dan menarik lah. Menarik kan? Kita tengok color ni kita nampak menarik. Okay, baik. Yang kedua menunjukkan perbandingan data dan maklumat yang lebih jelas. Kita nampak dalam satu catapan kita boleh nampak perbandingan lah. Okay, baik. Yang ketiga menggambarkan taburan data dan maklumat. Okay, kita nampak taburan dia macam mana, industri banyak mana, sektor industri yang kena COVID banyak mana, sektor perkhidmatan yang kena COVID banyak mana, sektor pendidikan yang kena COVID banyak mana. Kan COVID tu contohnya kita nak kumpul pesakit lah dalam sektor-sektor ni. Jadi berapa orang pesakit yang kena, yang banyak. Kita boleh nampak perbezaan dia. Okay, baik. Yang keempat, kita membuat pembacaan yang lebih efektif. Okey, memudahkan rumusan dibuat. Maksudnya kita nak rumuskanlah catapan ini. Okay, daripada maklumat catapan di atas. Jadi sektor yang terkena tempias COVID-19 ni paling banyak adalah pada sektor industri. Contohlah, ini contoh. Okey, baik. Sesuai untuk menunjukkan perwakilan data seperti sumbangan sektor ekonomi. Okay, catapan ini kita guna untuk sektor ekonomi. Contoh kita nak kira kadar purata pendapatan negara kita. Berapa negara kita ekspor, import. Kita pakai yang ni. So negara asal pelancong, contoh pelancong mai keluar masuk, pelancong daripada mana? Siam ke, Thailand ke, daripada Indonesia ke, daripada Australia ke, daripada London, daripada England.
Kita nak tengok berapa ramai perbezaan orang-orang. Siapa yang suka main tempat kita. Okey, baik. Destinasi import atau ekspor lah. Contohnya kita import minyak masuk kita ke mana. Kan kita import gula kita daripada mana, banyak daripada mana. Okey, kita boleh tengok. Okey, baik. So yang seterusnya cikgu tak mau banyaklah dekat kegunaan ni. Okey, tapi yang seterusnya langkah nak membina cakapan. So 2.2. Langkah tolong perhatikan. Di hujung penerangan cikgu akan bagi dekat kamu satu video tentang cara nak membina cakapan. Okey, baik. Jadi kita tengok dekat sini, jadual 2.1 menunjukkan kedatangan pelancong mengikut negara asal. Ini contoh dia nak buat cakapan. Pastikan ada jadual, ada maklumat. Okay, contohnya dekat sini, jadual 2.1, kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri mana? Faham? Okey, baik. Jadi kita buat satu kolom yang pertama, negara. Okey, nampak tak? Kita buat yang pertama ni, kita buat negara. Ni negara. Yang kedua, jumlah pelancong. Yang ketiga dan keempat ni, kita kena tambah. Kalau dalam soalan, nombor 3 ni dengan nombor 4 ni, tak ada dalam jadual. Bila kita nak buat catapan, baru kita buat jadual tambahan. Jadi, kita ambil sebelah 482 bahagi dengan jumlah bahagi dengan jumlah kali dengan 100. Baru kamu akan dapat peratus. Tapi untuk dapatkan sudut, kamu ambil jumlah juga. Okey, kamu ambil jumlah dia juga bahagi dengan 360. Okey, kita terus kepada langkah dia. So langkah yang pertama, tukarkan nilai mutlak dalam jadual kepada peratus. Okey, contoh dia. Peratus bagi pelancong dari negara Jepun. Okey, dari negara Jepun adalah 238,378. Bahagi dengan jumlah keseluruhan kali dengan 100, kamu akan dapat peratusan. Okey, faham tak? Yang kedua, kita nak kira sudut sektor. Okey, sudut ni nak kira kamu boleh ambil jumlah sebenar ataupun kamu boleh ambil nilai peratusan. Tapi kalau nak mudah, ambil nilai peratusan lah. Macam dalam buku teks kita ni, dia ambil terus nilai peratusan. Katakan Jepun. Ya, kita nak cari sudut lah. Maksudnya berapa sudut dia. Berapa darjah sudut kita nak buat dekat tempat macam ni. Okey. Jadi kita kena kira 69% bahagi dengan 100% kali dengan 360 darjah, kita akan dapat 248 darjah. Itu langkah yang kedua. Iaitu kita tentukan sektor ataupun darjah. Okey. Cuba faham lah. Ingat dua formula ni. Baik. Yang ketiga, kita kena tentukan jejari yang sesuai untuk lukis sesebuah bulatan dengan menggunakan contoh lukis. Dia sebenarnya tak boleh kecil, tak boleh terlalu besar. Sederhana sahaja. Okey? Baik. Jadi kita pergi yang seterusnya, iaitu nombor 4, lukiskan jejari dari pusat bulatan. Maksudnya, daripada bulatan penuh, okey, kamu akan lukis separuh sahaja permulaan, iaitu kamu perlu mula garisan lurus di tengah. Contoh cikgu bagi dekat sini. Okey, kamu tengok ni. Ni permulaan dia. Maksudnya di sini kamu perlu tulis kosong. Kosong darjah dia bermula di sini. Okey, ni kosong darjah. Nampak tak? Okey. Barulah yang kedua kamu sambung di sini. Yang ketiga. Ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3. Jadi kamu nampak nah dekat situ? Cuba harap kamu nampak. Okey, lukiskan setiap sektor daripada nilai yang terbesar kepada nilai yang terkecil mengikut arah putaran. Ya, maksudnya pukul 12, 1, 2, 3. Pusing kat sini. Okey. Okey, baik. Jadi yang keenam, warna dan lorekkan. Ini yang cikgu kata apa tunjuk ni. Warna dan lorekkan. Contoh tengok 69% kali hijau. Warna pink 21% apa. Tapi tak bagi. Setelah awak warna, awak kena tambahkan warna-warna tu mewakili apa. Okay, baik. So yang seterusnya, yang keenam. Okey, warna atau lorekkan sektor ada tulisan nilai peratus. Okey, kita dah warna dah. Kita dah cerita dah tadi, kita dah warna. Okey, ini yang kita dapat lah. Okey, Jepun warna hijau, Thailand warna apa. Jadi kamu kena selepas dah color, kamu kena buat petunjuk. Bagi orang faham, oh hijau ni Jepun. Pink Thailand, warna orange Australia, warna biru Amerika Syarikat. Jadi selepas kamu dah lengkapkan, dia mesti ada, kamu kena tengok balik. Yang pertama, catapan itu dah ada, dah siap, okey, dah ada peratus. Yang pertama sekali kena ada tajuk. Tajuk dekat mana cikgu? Ni tajuk dah. Ni tajuk. Okey, ni tajuk. Baik, petunjuk, mana petunjuk? Ni petunjuk. Okey, ni petunjuk. Okey, ni petunjuk. Baik, jumlah keseluruhan mana cikgu? Yang ni. So kena ada 3 benda ni. 3 benda ni penting. Kalau tak jadilah awak punya catapan. Okey, so kita tengok video lah. Cara membina cartapai yang lengkap bagi kedatangan pelancong mengikut negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. Setelah menukarkan nilai mutlak dalam jadual kepada peratus dan menentukan saiz sudut bagi setiap sektor,
Lukis sebuah bulatan menggunakan jangka lukis. Cara membina cartapai yang lengkap bagi Pusat tu kedatangan tengah lah. pelancong Kita pergi mengikut buat garisan. negara asal ke negeri Pahang pada tahun 2016. Jaga sudut, okey. Setelah Jadi, menukarkan kita nilai pakai ni lah. mutlak dalam jadual kepada Okey, dia peratus tandaukan. dan menentukan saiz sudut bagi setiap sektor, lukis sebuah bulatan menggunakan jangka lukis. Lukis jejari dari pusat bulatan tegak ke atas. Kemudian, ukur saiz sudut bagi setiap sektor menggunakan jangka sudut. Inilah dah kita tanda, baru kita garis. Okey. Okey, nampaknya dia pun nak selesai dah tu. Okey, mesti kemah lah garis dia. Tanda dan gariskan jejari ke pusat bulatan. Setiap sektor dilukis dengan nilai yang terbesar ke nilai yang terkecil mengikut arah putaran jam. Okey, yang ni dia buat lorekan lah. Dia lorek. Okey, dia menunjukkan apa warna hijau ni mewakili apa. Macam cikgu cakap tadi. So ni cara aplikasi dia. Okey. Lorek atau warnakan setiap sektor dengan warna yang berbeza untuk menunjukkan perbezaan. Baik, setelah lagi dia akan lorek. Seterusnya, dia dah habiskan lorekan. Lepas tu masukkan nilai peratusan tu untuk setiap sektor lah. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi masukkan peratus kita. Bukan sudut lah. Dengan masuk nilai sudut tak. Sekali tengok jalan tu 280. Salah. Okey, peratus dia sampai 100%. Okey, tajuk petunjuk. Terakhir sekali kena ada jumlah lah. Jumlah keseluruhan. Tulis nilai peratusan pada setiap sektor. Okey. Ini lah. Kedatangan pelancong asing ke negeri Pahang pada tahun berapa. Akhir sekali, lengkapkan cartapai anda dengan tajuk dan petunjuk yang betul. Lepas tu kamu kena buat kotak untuk lukis. Sebelah dia warna untuk kamu color warnakan. Lepas dah warnakan, kamu kena letak tunjuk lah. Okay, contoh color hijau, negeri apa, negara apa. Warna pink, negara apa. Okey. Macam kakak ni, tengok dia bagi petunjuk, dia buat kotak 4 segi ni. Pastikan elok. Pastikan kemah. Kadang-kadang ada buat air kecil, bawah besar, kecil. Mesti sama. Kalau bawah hijau dalam cartapai hijau Jepun, bawah pun hijau kena Jepun. Tak boleh atas hijau Jepun, bawah tiba-tiba Jepun jadi warna pink. Salah. Dia dah lari dah. Okey. Baik, tengok macam dia. Dia dah rubuh dekat situ warna hijau mewakili Jepun. Okey, lepas tu yang kedua pink. Dia ikut urutan Pastikan dulu. petunjuk Besar yang daripada anda kecil. gunakan Besar dulu, berkaitan dengan besar, cartapai besar, yang dilukis. besar. Tengok. Dia berwarna oranye. Okey, yang terakhir sekali warna biru lah. So, kita tengok dia dari situ. Okey, warna biru. So, sudah selesai dah petunjuk. Nampak cantik tak? Okey, baik. Jumlah kena ada lah. Jumlah kena ada. Wajib ada. Okey. Okey, yang dalam video ni cikgu ambil daripada buku teks. Okey. Jadi cikgu uraikanlah lebih sedikit dengan teori apa yang kita belajar. So cikgu harap kamu fahamlah untuk buat cartapai. Cartapai ni paling senang untuk kamu buat. Dia tak susah macam jadual. Okey, baik. Jadi yang sini dia terlupa apa? Jumlah. Jadi pastikan kamu letakkan jumlah. Penting jumlah. Letak di bawah cartapai tak apa. Asalkan jangan duduk dekat atas tajuk. Duduk di bawah cartapai. Okey, baik. Jadi itu saja pada cikgu. Cikgu ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like and share. So ini salah satu ilmu yang kita kongsi. Jadi cikgu minta maaf kalau ada salah dan silap. Cikgu harap kamu dapat betulkanlah. Okey, baik. Itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.